Yo, what's up guys, this is King here and welcome to our video. So guys, sebelum apa-apa aku perkenalkan tim aku. Video ni ada 3 orang kendalikan video ni. So 3 orang tu adalah terdiri daripada aku sendiri, King, dan juga Boy dan Songkin. Dan sebab itulah nama tim kita orang Boss King. So guys, sebenarnya hari ni aku nak buat satu konten, tapi disebabkan aku rasa malas, aku tak ada mood nak keluar dan aku penat gila sebab banyak kerja. Jadi aku tukarlah konten aku tu kepada satu konten yang aku rasa bermanfaat dan boleh bagi ilmu dekat korang yang menonton video ni. So sebelum apa-apa, aku nak spill dulu. Aku nak kemas dulu bilik dan kita jumpa lagi, okay? Bye. Hey guys, so sambung yang tadi, aku pun dah siap kemas bilik. Okay guys, apa konten yang aku tukarkan itu? Tapi sebelum tu aku rasa macam tu terang sangat kan. Nanti jap aku tukar. Baru betul macam ni kan. So, jom kita teruskan. So, apa konten yang aku nak buat tadi tu? Disebabkan aku ni suka berlakon, so aku nak terangkan dekat korang satu topik yang aku baca dan aku rasa benda ni berguna untuk sesiapa yang minat berlakon. So, topik itu adalah teknik lakonan estetik praktikal. Teknik ini direka cipta oleh seorang penulis drama iaitu David Mamet dan juga seorang pelakon yang terkenal. Aku rasa korang pun tahulah siapa dia. Dia pernah berlakon banyak juga filem. Banyak filem dia yang pecah panggung, yang dapat sambutan tinggi, iaitu William H. Macy. So sebelum kita pergi lebih mendalam lagi pasal teknik lakonan praktikal estetik ni kan, kita pergi dulu ke biodata David Mamet dengan William H. Macy. Jom. David Mamet atau nama penuhnya David Allen Mamet dilahirkan pada 30 November 1947 di Chicago. Beliau seorang penulis drama, pengarah filem, penulis skrip dan juga pengarang. Beliau mendapat pendidikan dalam bidang drama di New York Neighborhood Playhouse. Setelah itu beliau pulang ke Chicago dan membuka satu pertubuhan seni teater iaitu St. Nicholas Theatre Company. Antara kejayaan dalam bidang teater yang telah dicapai oleh beliau adalah memenangi anugerah drama Amerika terbaik di New York Drama Critics Circle dan juga drama terbaik di Pulitzer Prize. Filem unggulannya pula ialah House of Game pada tahun 1987, Homicide pada tahun 1991, The Spanish Prisoner pada tahun 1997 dan juga kejayaan komersial terbesarnya iaitu His pada tahun 2001. William H. Macy dilahirkan pada 13 Mac 1950 di Miami, Florida, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang pelakon, pengarah teater, penulis skrip dan guru lakonan di Amerika Syarikat. Beliau mula terkenal selepas melibatkan diri dalam filem Fargo, Air Force One, Magnolia, Decision, Room dan siri televisyen Shameless. Beliau pernah juga membintangi filem yang mendapat sambutan tinggi oleh penonton iaitu Jurassic Park 3. Dia mendapat pendidikan dalam bidang drama dan berguru dengan seorang dramawan yang hebat iaitu David Allen Mamet. Okey, baiklah. Teknik ini juga dikembangkan semasa bengkel lakonan yang dilancarkan oleh David Mamet dan William H. Macy pada tahun 1983 serta 1984. Selain itu, hasil daripada pertemuan baru, Atlantic Theatre Company telah dilancarkan dan ditubuhkan di New York pada tahun 1985 berserta dengan 30 pelajar University New York. Okay guys, so korang dah dengarkan penerangan daripada member aku pasal bahagian tu, macam mana teknik ni boleh dikembangkan oleh William dan juga David. So guys,
Macam mana David dengan William ni boleh tercetus idea nak cipta teknik ni? Itu yang korang tak tahu. Teknik ni sebenarnya dia diinspirasikan daripada ajaran Stanislavski, Milnes dan juga Epictetus yang telah dikembangkan oleh David. Kaedah-kaedah yang ada dalam ajaran tiga tokoh itu dan dibahagikan kepada beberapa pecahan adegan untuk pelakon supaya pelakon ni dia dapat mengurangkan kecenderungan kepada introspeksi sedar diri. Untuk pemecahan tu, dia guna 4 langkah yang boleh pelakon menganalisis hal tersebut, iaitu secara harfiah, kehendak, tindakan penting dan juga seolah-olah. Tapi walaupun estetik praktikal ni dia berasaskan kepada ajaran Stanislavski dan juga Meissner, kita dapat tengok satu perubahan yang kata keunikan yang jadikan kaedah ni ada perbezaan di antara ajaran Stanislavski dan juga Meissner yang pelakon sekarang ramai guna. So, sebab apa aku cakap estetik praktikal ni ada keunikan dan perbezaan? Sebab apa? Sebab teknik yang digunakan dalam estetik praktikal ada 3, iaitu latihan pengulangan, menganalisis skrip dan juga teknik persembahan. So guys, untuk penerangan teknik-teknik ni yang aku sebut tadi tu, aku akan serahkan semula kepada member aku tadi yang tiba-tiba dia potong video aku ni. Dia akan terangkan apa itu teknik-teknik yang aku sebut tadi. Okay? Jom. Alright guys, so welcome back to Boss King Channel. So di konten kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam teknik vertical estetik. Jadi, sebelum kita membahas mengenai elemen-elemen tersebut, teknik vertical estetik ini mempunyai satu keunikan di mana setiap elemen yang terdapat dalam teknik ini mempunyai hubungan tersendiri. Jadi, apakah komponen ataupun elemen yang terdapat dalam teknik vertical estetik? Tanpa basa-basi, mari kita lanjut kepada komponen yang pertama. Okey. Komponen ataupun elemen yang pertama adalah elemen analisis skrip. Didefinisikan sebagai satu pemahaman di mana kita membaca teks secara keseluruhan, memahami teks tersebut dengan menganalisis skrip untuk menjadikan sesuatu persembahan. Dalam elemen analisis skrip ini terdapat 2 bahagian di mana tindakan yang pertama yang dilakukan adalah berfikir sebelum bertindak dan yang kedua adalah bertindak sebelum berfikir. Jadi, apa itu berfikir sebelum bertindak dan apa itu bertindak sebelum berfikir? Mesti korang tertanya-tanyakan. Okey, berfikir sebelum bertindak di mana pelakon ataupun anda akan menganalisis watak yang dipilih secara harfiah ataupun mendalam. Contohlah, dia punya umur, emosi, tingkah laku, watak, apa-apalah berkaitan dengan watak yang anda pilih. Okey, imajinasi merupakan satu ilusi di mana ia membantu anda untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menghasilkan watak yang anda pilih. Jadi, mari kita lanjut kepada bertindak sebelum berfikir. Okey, bertindak sebelum berfikir ini merupakan di mana anda akan diberi sesuatu situasi ataupun kejadian dan anda melakukan kejadian tersebut tanpa menganalisis skrip tersebut terlebih dahulu. Di sini anda akan melakukan situasi itu secara spontan, yaitu di mana sesuai dengan diri anda sendiri. Kesimpulannya, analisis skrip ini membantu kita untuk lebih peka terhadap persekitaran. Alright, penulis menulis skrip ataupun pencipta watak. Pelakon menganalisis skrip tersebut dan membuat persembahan yang lebih berkesan kepada penonton sesuai dengan skrip. Pelakon perlu melaksanakan dan mematuhi idea penulis. Jadi, untuk komponen yang seterusnya adalah
teknik persembahan. Okey, dengan menetapkan matlamat, ini adalah satu risiko yang sangat tinggi di mana pelakon harus membuang sifat diri untuk membentuk watak yang dipilih. Okey, contoh, anda diberi satu watak yang bertentangan dengan anda. Cuba anda bayangkan apa yang anda akan lakukan. Okey, secara tidak sedar otak kita akan berfikir ataupun akan memproses emosi ataupun situasi perasaan yang hampir sama dengan kejadian itu. So, okey, untuk menjawab pertanyaannya tadi, terdapat 11 tindakan ataupun 11 perkara yang perlu anda tahu untuk menguasai watak yang anda mainkan. Jadi, saya akan kongsikan satu slide pendek, okey? Terdapat 11 tindakan keperluan daripada sebahagian estetika praktikal, iaitu pertama, untuk mendapat seseorang untuk pasukan saya. Kedua, untuk mematuhi undang-undang. Ketiga, untuk melukis garis pemisah. Keempat, untuk membuat seseorang mengambil risiko yang tinggi. Kelima, untuk memahami apa yang menjadi hak saya. Keenam, untuk membuat seorang melihat gambaran besar. Ketujuh, untuk memberi pemahaman yang dalam kepada seseorang. Kelapan, untuk menceritakan kisah dengan mudah. Kesembilan, untuk mencapai sesuatu. Kesepuluh, untuk membuat perjanjian. Dan yang terakhir adalah untuk menolong seseorang yang dalam situasi yang susah. Jadi, itu adalah merupakan 11 tindakan yang perlu diambil oleh pelakon untuk mengeluarkan perasaan ataupun emosi mereka tanpa paksa. Cara ini adalah bertujuan untuk membantu pelakon lebih faham ataupun lebih mengenali watak yang dipilih. Okey, untuk elemen yang terakhir adalah elemen latihan pengulangan. Secara keseluruhan ataupun didefinisikan sebagai satu sesi latihan di mana ia bermula daripada peringkat yang sederhana dan kemudian dilakukan peringkat by peringkat menjadi kompleks seiring berjalannya waktu sesi latihan tersebut. Jadi, aktiviti ini membantu pelakon untuk bertindak balas lebih cepat dengan tepat pada waktu yang tepat ataupun sesuai dengan masa kejadian. Apabila pemikiran itu sampai kepada pelakon, maka pelakon akan menyampaikan pemikiran itu secara lisan. Okey, untuk lebih lanjut saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, contohlah kamu menggunakan baju warna hitam. Pasangan anda akan mengulangkan perkataan kamu menggunakan baju warna hitam. Dan apabila peringkat itu menjadi kompleks, kamu nampak sedih hari ini. Kamu nampak sedih hari ini. Okey, faham. Okey, penerangannya, latihan pengulangan ini membantu pelakon lebih peka terhadap situasi keadaan. Selain itu, ia juga membantu pelakon mengenal ataupun bertindak balas terhadap reaksi muka pasangan lakonan. Dan yang terakhir adalah, itu bukan yang anda fikirkan, tapi apa yang anda fikirkan. Bosan bai. Dah record. Okay guys, itulah penerangan teknik yang ada dalam teknik lakonan praktikal estetik. Panjang nama tu. Okay guys, untuk pengakhiran video ni, kepada yang minat berlakon dan ada cita-cita nak jadi pelakon, aku sarankan, aku cadangkan, aku wajibkan korang untuk belajar pasal teknik lakonan estetik praktikal. Panjang nama tu. Tak disebut lain, sekarang sebut lain. Okay guys,
Sebab apa aku sarankan? Sebab teknik ni dah ramai pelakon-pelakon Hollywood dia guna teknik ni untuk meningkatkan prestasi lakonan diorang. Serius, kalau korang tak percaya, korang boleh tengok siapa yang pergi Oscar. Ramai, semua pelakon Hollywood. Kan? Semua pelakon Hollywood. Tengok diorang punya penjiwaan watak diorang dalam movie. Gempak tak? Gila tak gempak kan? Contoh dia, William H. Macy. William H. Macy ni, kalau korang tak pernah tengok dia, tak tahulah. Korang tak pernah tengok cerita Jurassic Park. Dia berlakon dalam cerita tu. Serius, betul. Tak percaya, korang pergi balik tengok Jurassic Park, korang check nama pelakon tu. Ada William H. Macy. Dan yang lain-lain pun ada juga. Contohnya Felicity Huffman, Rose Byrne, Jessica Alba, Rhea Seehorn dan juga Clark Gregg. Penjiwaan watak diorang tu dalam movie tu semuanya hebat-hebat. Semuanya gempak, semuanya orang suka. So guys, itu sajalah daripada kami. Kami mohon maaf kalau ada kesilapan yang kita orang buat. Kita orang pun sampaikan apa yang kita orang baca. Okay? So, harapan saya adalah agar semua yang menyimpan hasrat untuk menjadi seorang pelakon dapat ilmu dari video ni. Okay? So, good luck. Thank you. Kalau ada persoalan, korang boleh tinggalkan komen korang di bawah ni. Bawah tu. Di bawah tu, dan juga korang tekanlah button subscribe, button like dan juga button yang ada button. Okay guys, terima kasih. Bang bang.